saya nak jemput hari ni kan, saya ada jemput satu CBM Syida kan untuk nak buat sharing. Sekejap. Tadi masih ingat tak? Saya cakap tahun 2006, tahun 2013. Satu pantai timur Panja. Okey, satu pantai timur Panja. Jadi pantai timur Panja tu masa tu kan ada 3 ataupun 4 orang manager sedang fight F2D 150cc. Okey, dan ada 3 orang kan mereka memang qualified F2D, okay, level 1 150cc dalam bulan Disember, bulan yang Panja. Dan masa tu kan ini CBM Syida dia adalah salah seorang, dia capai F2D level 1 pada bulan Panja Disember tu. Ya, masa tu kan saya pun tak faham macam mana dia boleh buat. Sebab bulan Disember, saya ingat kan bulan November dia masih dalam pantang lagi sebab baru dapat baby. Bulan Disember habis pantang. Lepas tu Panja pula. Dan dia dapat capai F2D. Jadi sekarang kan saya nak jemput CBM Syida untuk nak sharing, okay, dia punya tip dan dia punya inspire punya cerita. Okay, Syida. Okay, thank you Sifu. Okay, terima kasih Sifu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini dapat sharing Takoyaki pada malam ni. Saya bukanlah dia yang terbaik daripada yang terbaik, tapi kita cubalah bagi apa yang kita pengalaman kita dengan Forever selama 7 tahun. Bila Sean cerita pasal yang banjir tu kan, saya masa tu masih ingat lagi, saya ingat saya tak boleh capai dah, tapi sebenarnya bila kita ada satu kebuntuan, kita orang kata tak boleh nak fikir, kita kena cari upline kita sebab dia ada jawapan dia. Jadi hari ini saya perkenalkan diri, saya Syida, Nur Hidayah Syahida binti Cik, kenal Forever sebab sakit, asal-usulnya sakit dan memang pernah tahu pasal Forever dan tak berminat pun masa tu. Sebab bila orang perkenalkan dulu dia kata benda ni produk bagus-bagus, jadi kita bila dengar produk bagus ni semua bagus tak. Tapi sebab itulah kena ada ilmu untuk share pada orang tu, kena ada sedikit ilmu supaya bila kita bercakap tu orang tertarik. Jadi sebenarnya lepas pada 3 bulan tu saya jumpa balik dengan Forever Aloe Vera ni sebab nak rawat suami. Itulah Allah uji kita, dia uji sebenarnya kita rasa macam berat, tapi setiap ujian tu ada hikmah dia. Bila saya pergi bawa suami, sebab dia dulu kan saya ada masalah kanser rektum, ususkan hampat. Jadi suami saya yang urus semua benda. Jadi hari ni bila dia sakit, siapa yang nak urus kita? Anak-anak kita, betul tak? Jadi saya fikir saya kena rawat dia, kena bantu dia supaya dia sihat dan dia teruskan membantu saya yang sakit. Tapi sebenarnya perancangan kita, di sebalik perancangan kita ada perancangan lebih hebat, iaitu perancangan Allah SWT. Dia uji kita daripada mak kita stroke sakit kan. Saya memang saya duduk jaga mak saya lah. Sebab saya sakit, tak sambung belajar, tak ke mana-mana. Saya hanya jaga mak saya sakit dan saya pun masa tu sakit juga. Bila mak saya meninggal, saya down. Memang sangat down. Saya tak kerja. Saya benarnya pernah cari kerja untuk hilangkan saya punya tekanan lah. Saya bekerja tapi tak lama. Sebab bila kita sakit, siapa nak ambil orang sakit, betul tak? Tapi kita teruskan sebab kita tahu rezeki tu Allah yang tentukan. Jadi saya terus buat kerja. Kalau dia buang kerja, saya kerja lain. Betul tak? Tapi bila makin hujung makin kuat tu, ingat masa tu suami saya sakit, saya bawa dia pergi ke klinik Dr. Haidah. Sebab masa tu Dr. Haidah ada orang cerita lah, doktor ni boleh rawat ni. Saya cuba pergi bawa suami dengan niat nak rawat dia, tapi Allah kata untuk rawat kamu sendiri. Maksudnya dua-dua. Tapi alhamdulillah saya guna, saya faham apa sebab nak guna, faham betul-betul. Masa itulah baru saya guna dengan ilmu. Alhamdulillah saya dua-dua sembuh. Dalam masa 2 bulan konsisten guna, cabaran tu adalah. Tapi alhamdulillah 2 bulan saya sembuh. Saya teruskan khidmat saya. Masa tu saya buka kelas Quran sebab saya dah terbaik tempat kerja saya kena reject kan. Saya buka kelas Quran kat rumah. Senang bagi saya jadi bos sendiri. Masa tu sakit-sakit pun niat jadi bos tu dah ada. Jadi saya buka kelas Quran, saya sihat, orang datang mengaji, saya sakit, saya tutup kelas. Tapi alhamdulillah, bila sihat dengan Forever ni orang tanya, Ustazah makan apa, start sharing masa tu.
Dan saya ingat lagi masa tu Dr. Raida cerita pada saya, dia kata buatlah bisnes, share lah pada orang, bisnes lah dia kata. Saya kata saya nak sihat saja, bisnes ni ambil kepada doktor lah. Saya nak sihat saja. Tapi doktor bagi bukan minda saya. Sebab itulah hari ni saya sangat bersyukur dengan diuji sakit. Sebab apa? Kita memahami orang lain. Jadi bila kita jumpa orang sakit, kadang-kadang bila kita jumpa orang ni, kadang ada orang marah kan, orang tak suka kita. Kita faham, oh dulu aku pun gitu juga. Jadi kita bila ada rejection, ada orang kata orang tak suka kita, kita kena senyum dulu. Saya memang suka senyum je. Orang marah saya senyum je. Jadi bila kata doktor kata gitu, dia cakap sebenarnya saya doktor. Saya bukan mengajar Quran, saya bukan mengajar orang, tapi saya doktor. Adakah saya mengajar, saya jadi doktor ni tak bagus, tak bagi manfaat? Saya kata betul juga. Jadi saya cuba menuntut macam belajar lah. Masa tu ada kelas, saya memang top miss kelas. Memang pergi seorang walaupun saya tak faham satu apa pun. Saya ingat masa tu tahun 2015 saya start buat ni. Buat betul-betul lah. Masa tu suami saya memang tak bagi buat. Sebab dia kata MLM. Faham tak? MLM. Dia akan sekejap je naik. Lepas tu sama ada produk mati atau kita yang mati ataupun macam tu lah. Maksudnya biasa je gitu. Dan dia akan ni malam-malam pun ada meeting macam tu. Jadi saya pun bila saya tengok doktor bersungguh dan saya tengok sebab apa seorang doktor nak sangat saya buat. Sedangkan dia dah doktor, dia dah ada duit. Jadi bila tu faham, sebenarnya saya yang kena ubah hidup saya. Jadi sekarang kita kena ubah. Awak nak ubah tak? Sekarang orang tak boleh. Kita pun tahu kan, tidak ada orang boleh ubah kita melainkan kita sendiri. Sebenarnya setiap orang walaupun dia tengok dia slow ke apa ke, kita jangan judge orang tu. Maksudnya dalam setiap diri orang tu, bila diuji dia ada satu kekuatan dan dia nak berjaya juga. Dan masa tu memang saya nak sangat berjaya. Cuma saya tak berani nak cerita ke orang sebab kebanyakan orang jumpa saya, dia akan anggap saya tak payah sharing lah dengan dia ataupun tak penting pun. Sebab saya memang orang kata orang tak pandang lah dulu. Sekarang pun kita masih macam dulu tapi kita rasa seronok sebab dengan Forever ni orang dah nampak kita. Bukan nampak macam mana, maksudnya jadi orang kata boleh jadi contoh untuk orang lain, bersemangat kan. Saya tidak mengharapkan orang sebut-sebut kita, tapi bila orang sebut tu kita rasa sangat terharu. Sebab apa? Sebab ada benda yang sikit kita buat ni, orang dah ambil amalkan. Betul tak? Jadi bila orang kata saya start buat tu, saya sebenarnya tak kenal orang. Sebab bila sebut sakit berbelah tahun, saya memang tak ada kawan. Dalam zaman sekolah saya ada 2-3 orang kawan je. Dan lepas sekolah tu saya memang habis belajar, saya memang tak sambung. Saya memang jaga mak saya sampai dia meninggal dan saya teruskan hidup saya dengan berkurung dalam rumah, tak ada kawan. Bila jumpa Forever, saya start lah. Start macam mana? Bila ada seorang yang mengaji dengan saya, masa tu Alhamdulillah Allah kurniakan dengan 100 orang. 100 orang anak murid, termasuk orang dewasa. Saya pun tak sangka juga lah boleh ramai macam tu. Sebab masa tu saya fikir saya nak isi masa lapang saya dengan mengajar Quran supaya saya ingat menjelang yang saya sakit ni lah. Tapi bila ngaji tu ada orang kakak ni dia tanya, Ustazah makin sihat makan apa? Masa tu saya share, saya kata saya makan Forever Aloe Vera Green ni. Dia kata macam mana buat bisnes? Masa tu start saya kata saya mana pandai, betul tak? Saya kata awak jumpa doktor, jumpa Dr. Haidar. Saya banyak share masa tu, suruh jumpa doktor lah. Bila jumpa doktor tu, doktor kata ramai orang yang mari kat klinik, saya lah yang share. Cerita pasal klinik. Jadi doktor share Forever semua, saya kata saya kena ke depan, saya kena buat. Bila Kak ni kata dia nak maju sebab dia pernah cerita dia masuk yang banyak lah, kena bayar macam-macam. Jadi saya kata kita jalan 2 orang lah sebab saya tak ada kawan kan. Jadi saya niat saya masa tu memang saya tolong bantu Kak ni. Jadi kita berdua berjalan sama, sehari saya ingat saya sharing 10 orang sehari. Kadang-kadang tu sebab saya kena balik dalam pukul 6.30, saya kena balik dah sebab saya ada kelas pula dapat ke malam. Kadang-kadang terlewat sebab saya pernah sesak tau. Pernah sekali tu saya jumpa customer, nak jumpa, saya sesak jalan dengan kawan saya ni. Tapi saya ni mungkin saya sedih seorang, saya dah lama sedih kot. Sebab saya dah uji lama, 16 tahun sakit. Jadi bagi saya keras sikit lah. Jadi air mata pun keras sikit, payah nak menangis. Jadi masa tu, bila saya balik tu kadang-kadang kalut sekali mengajar pula semua kan. Tapi saya puas hati. Lama-lama Alhamdulillah saya punya kakak ni, dia jadi naik assistant manager. Dan saya dapat seorang lagi mokcik masa tu, ni jual sate. Mokcik ni pun sama juga. Jomlah saya bawa dia. Masa tu memang saya niat nak tolong orang je. Bukan nampak pada diri saya. Sebab saya dah faham pun perjalanan dengan Forever ni. Plan ni pun saya dah nampak. Sebab tu hari ni ramai yang lahir di bawah saya pun, saya kata jangan faham dulu. Follow je. Sebab macam ke si Fusion kan dia pernah lalu jalan tu. Jadi kita tak, bila dia kata kat situ ada lubang ke, kat situ ada bahaya, kita jangan lalu lah. Maknanya kita kena follow. Follow the leader kita lah. Jadi saya ambil yang tu. Saya bukanlah kata kena ikut cara saya tak. Kita kena faham keadaan situasi orang. Saya bagi saya kena sabar. Sebab apa? Sebab untuk melahirkan ramai manager, untuk saya punya BY pun saya nak bawa seramai mungkin
orang Terengganu naik kapal terbang sama saya kan. Sebab iyalah sepanjang saya buat Forever ni start daripada 2015 tak pernah pergi overseas Pernah impian nak pergi overseas nak sama belajar tapi sebab sakit tak pernah tapi pergilah. Tapi alhamdulillah hikmahnya di sini saya nampak kejayaan hari ini adalah berbuat baik kepada orang tua kita juga. Sebab dulu mungkin saya kalau sahabat semua tanya saya, apa yang awak rasa masa awak sakit? Saya rasa masa saya sakit semua orang akan rasa sebab apa Allah uji aku macam ni, betul tak? Tapi bila kita semua tu dah selesai, kita akan rasa ya Allah, sebenarnya rahmatnya membagi aku sakit sebab apa? Aku yang dapat jaga ibu kita sampai ke dia habis umur dia, nampak? Maksudnya bila dah dia tak ada, kita dah sihat. Allah bagi kesihatan pula pada kita. Hari ni dah kita boleh sebarkan pula kebaikan dah. Hari ni saya tak sangka dengan Forever ni hampir kata 15 buah negara. Ingat masa mula-mula saya tu fight boleh pergi Hong Kong. Bayangkanlah, baru sihat kan, buat Forever boleh pergi Hong Kong. Hong Kong, mana overseas. Cok saya ingat masa mula-mula join Forever dia ada bagi satu pasport yang main-main lah macam untuk aim higher kita kan. Saya pun pakai cop je lah apa yang ada. Ya, cop je mana-mana, awak jangan rasa malu, cop je. Saya cop semua benda yang ada. Saya rasa memang tak mustahil saya rasa. Saya yakin saya cop. Tapi alhamdulillah dengan Forever memang pasport kita tu memang cop dengan Forever. Maksudnya pasport dengan Forever Living. Pergi Hong Kong, lepas tu 2016 tu saya dapat 16 dapat Rocky, bukan Rocky, panggil apa? PNM. PNM apa? 100cc masa tu saya buat memang strict 100cc sama. Macam dia, yelah sebab kita tolong orang, bila tu tolong kita bantu orang suruh dia naik, tanpa sedar dia dah teamwork, betul tak? Kita buat untuk dia pun kita dapat juga sebab dia make work. Sebab Forever ni cantik, sebab itulah orang macam saya pun boleh buat. Kan kalau yang anda dalam ni pasti lagi boleh buat. Sebab dulu saya orang panggil bisu tau. Dan saya sekarang ni pun masih jumpa sahabat saya, dia kata, lah ada lagi ke? Saya tengok awak tak ada tu. Faham maksud saya tak ada tu? Maksudnya tak ada atas dunia ni. Kan saya sakit kan. Itulah kita sebenarnya bila kita kata diuji ni memang teruk. Tapi bila kita bangkit, kita je boleh ubah hidup kita. Orang lain boleh nasihat, boleh tunjuk jalan. Tapi kalau kita tetap dengan pendirian kita tak mau berubah, kita tak boleh buat apa. Jadi hari ni dengan kata lepas pergi Hong Kong masa tu, kita capai pula 2016 tu pergi Mexico, anak sebut tak boleh. Mexico lepas Mexico kita pergi Afrika. So Afrika untuk check Simon Bonner. Macam tu Sean yang saya ingat saya tak mampu nak pergi dah sebab macam tak lepas je kan. Tapi nak cakap malu lah. Masa tu nak cerita nak tanya Sean macam mana nak buat, malu. Tapi bila tengok Sifu lalu kat depan kan, tak boleh pula nak tanya. Sebenarnya bila saya cakap je, Sifu Sean tu cakap, saya nak tunggu orang tanya. Sebenarnya dia nak cerita pada kita, cuma kita tengok kita nak atau tidak. Tapi alhamdulillah masa tu banjir apa semua pun saya bercapai cek tu, alhamdulillah. Bayangkanlah tak pandai speaking pun kita boleh sampai. Saya ingat pengalaman masa dekat kat airport. Dia tanya kita kan. Tanya kita bahasa kita pun tak faham. Saya cuma cakap I don't speak English je. Tapi jangan bimbang dengan Forever tak pandai cakap putih pun boleh sampai dekat overseas. Sebab apa? Sebab kita ada satu team yang tak tinggal kita. Sebab Forever ni cantik dia ambil kita daripada Terengganu ke Sepak yang dia kantor semua. Tak sampai tempat yang nak hantar tu. Dan balik pun sama juga. Jangan bimbang, takkan sesak punya. Kalau tengok saya sendirilah, dah berapa kali pergi pun tak sesak. Masih ada di sini. Hari ni boleh sharing pula. Jadi masa tu banyaklah Mexico. Lepas tu tahun 2017 tu saya pergi mana? Barcelona yang naik boat tu. Saya tanya suami lah. Biasa saya akan tanya suami saya nak pergi tak? Dia kata nak. Dia tak buat Tapi bila dia kata nak, saya akan bersungguh-sungguh akan kerja. Saya akan buat. Sebab apa? Sebab saya seronok bila kita tak payah guna duit kita pun sebab kita buat kita buat, tapi tiket Forever bagi 2 tau. Kalau kita orang kata belum kahwin lagi, boleh bawa mak, boleh jual. Betul tak? Tapi saya memang bawa suami saya lah. Alhamdulillah ini, tapi yang saya rasa unik ya, kan kita yang fight tapi dia yang beria-ria. Betul. Jadi kalau nak suruh suami kita ni suka, bawa dia. Dia nak pergi mana kita bawa. Masa tu saya ingat road the boat kita pergi Barcelona, Monte Carlo, Rome. Boleh bayang tak kita nak kapal yang sangat besar tu, siapa dah. Masa tu saya tengok ya Allah ni, kuasa Allah Ta'ala kan, dia uji kita lama tapi benda tu dah lepas. Barang yang lepas jangan dikenang, kata Piramli. Cik Su angkut, dia faham tu. Barang yang lepas jangan dikenang sebab benda yang berlalu dah lepas, benda yang ke depan ni yang kita kena fikir. Jadi hari ni saya, kalau saya fikir siapa saya dulu, mungkin saya tak boleh jadi macam sekarang.
Saya kena jadi orang yang baru. Dan hari ni saya kadang-kadang saya terpaksa jadi bukan saya. Maksudnya kadang-kadang saya backhand, saya macam kena kata saya slow kan. Kadang-kadang saya kena jadi bukan saya. Benda tu amat menyakitkan. Faham tak? Kadang-kadang saya marah je. Bukan benda saya tak marah kan. Tapi saya kena marah sebab apa? Sebab saya punya impian nak bawa separuh kapal terbang tu orang Terengganu. Kalau saya tak marah macam mana saya nak ada geng dalam kapal terbang, betul tak? Ni asyik apa? Orang Kuantan, orang Kelantan je ramai. Orang Terengganu saya dengan Nazri je banyak. Boleh banyak perasaan kita dalam kapal terbang tu. Ingat masa kita pergi Dubai, orang kata benda kapal terbang tu 2 tingkat. Boleh bayang tak? Allah subhanallah. Orang kita Terengganu 25 orang saja. Macam mana kita nak bercakap tu tak? Doktor sana, ibu ni sana pula saya dengan Nazri. Saya banyak duduk je. Betul tak? Sebab tu lah sebab hari ni kita bantu orang. Allah akan bantu kita dulu. Ingat sebab ada kata benda khairun nas anfa'un nas. Saya biasa sebut hadis ni. Sebab apa? Sebabnya dia sangat terkesan dan saya amalkan. Walaupun benda ni sedikit, kita amal lebih manfaat. Betul tak? Jadi buat baik walaupun sedikit tu boleh manfaat pada ramai orang. Jadi hari ni ujian yang lama tu biarlah. Jadi hari ni saya jadi orang yang baru, tapi tetaplah kalau orang lama kena pun Syida tu memang slow macam tu lah. Tapi kalau buat forever, start mula-mula buat forever tu sampai pukul 5.30, saya kata okey sekarang dah pukul 5.30 ni kita tak forever lah, kita berkeluarga pula. Saya pun jadi slow balik. Nampak tak? Okey, sebab itulah hari ni kita macam macam Sifu kata sama ada nak jadi leader ataupun nak jadi upline. Nak jadi upline ataupun nak jadi downline. Semua orang nak jadi bos, betul tak? Siapa nak jadi bos hari ni? Angkat tangan. Nombor 1, siapa nak jadi bos? Tapi di forever memang kita nak sign up terus jadi bos, betul tak? Jadi sebenarnya bagi saya, kalau orang kata forever sukar untuk dibuat, sebenarnya salah lah. Sebab saya yang tak tahu apa ni boleh buat. Banyak kalau saya kata tadi kan, saya sakit berbelah tahun. Seorang yang pendiam. Siapa orang panggil bisu pun ada. Tapi siapa kita untuk menentukan apa yang ada dalam hati orang tu. Dan sekarang ni hari ni kita jangan list nama orang. Okey, ni tak boleh, ni boleh, ni garang lah, apalah. Kita list dia orang. Jangan, kita share. Nak atau tidak, itu adalah bukan milik kita. Dia adalah, orang kata mungkin kita masa kita sharing tu, nampak dia tak suka. Tapi kita niat. Saya mari sharing ni, saya biasa sebut bila saya buat program, saya akan kata, saya minta maaf, mungkin saya hari ni saya nak share. Kan? Tapi untuk guna atau tidak, untuk faham, kefahaman pada orang tu adalah milik Allah Ta'ala. Sebab apa? Dalam dada kita dia ada kolbun. Kolbun ni masuk hati. Hati maksudnya berbolak-balik. Kita kan, kadang-kadang kita suka orang tu. Kadang-kadang tiba-tiba tak suka pula. Tiba-tiba benci pula, kadang-kadang sayang pula. Betul tak? Hati ni kadang-kadang, apalah, rasa sakit hati. Macam itulah panggil hati. Dia berbolak-balik. Jadi hari ni, saya kata hari ni mungkin yang saya share, orang tak terima, tak apa. Tapi saya nak, saya balik dalam keadaan orang redha dengan kita. Maksudnya orang, sukanya lah dia ni mari, lepas ni nak mari pulut lah. Siapa rasa saya gitu? Siapa rasa, sebab saya punya impian pun dulu, Sifu, saya dulu saya ingat, saya bila orang tanya saya, apa cita-cita awak? Semua orang ada cita-cita, betul tak? Saya dulu, saya kata, dah orang sakit kan? Saya kata saya nak jadi orang yang tua, orang tua yang mengajar Quran, mati sebab tua. Faham tak maksud saya? Maksudnya, orang yang sakit ni kadang-kadang orang akan cerita, dia tu dah meninggal lah. Sebab apa? Orang kanser. Sebab apa? Sebab penyakit-penyakit, berbagai-bagai penyakit tu tak. Tapi saya nak, orang kenal saya, dah meninggal dah Syida tu. sebab apa? Dah tua dah sampai masa. Tu saya nak. Betul tak? Jadi hari ni saya memang lucu sikit lah cerita-cerita. Tapi benda tu tercapai. Faham tak? Jadi dulu saya sangat seronok lah sebab dulu saya terpaksa collect duit untuk mengajar, saya ambil duit kan. Ni bayar yuran semua kan. Tapi hari ni dengan Forever, saya ingat masa tu income saya 11,000 dengan mengajar Quran setahun. Dan masa yang sama saya buat Forever, income saya hampir 100,000 Sifu. Subhanallah. Rasa macam satu income yang tak pernah mimpi lah. Faham tak? Dengan Forever boleh dapat. Dan hari ni, saya baru faham. Bukan tak faham, maksudnya kita dah merasai macam mana leverage masa tu. Dulu sebut leverage. Boleh cakap, tapi bila kita merasai, menjiwai, kita duduk di tempat tu baru kita akan rasa macam mana dia punya leverage tu. Hari ni, orang kata ni, bila kita niat membantu, nak orang jadi macam kita, kalau boleh lebih pada kita, tapi tak jadi sebab kita dah atas, kita buat. Jadi kita akan naik juga, betul tak? Akan naik juga. Cuma jangan diucap. Maksud saya jangan kita terfikir ataupun terucap dengan mulut kita, alah aku buat dia dapat. Sebab saya sedih jugalah kadang-kadang satu grup dia buat dia dapat. Saya pernah satu grup saya cakap,
awak buat letih-letih, ustazah yang dapat. Masa tu memang saya terkejar F2D, dah lah saya dalam dekat masa tu dalam pantang, drop jatuh sisi. Tapi saya fikir tak apa, rezeki mesti ada sebab kita yang knock, bukan orang lain knock. Tapi dah alhamdulillah masa tu capai juga dan lebih daripada 150 sisi. Tengok, yang penting sekarang ni kita tak akan susah sebab orang, tak akan senang sebab orang juga. Cuma di Forever ni dia buat leverage, maksudnya network. Apa tahu tak? Kita bersaudara. Macam juga Nabi Rasulullah, dia menyampaikan satu, orang kata, dakwah kan. Dia menyebarkan Islam pada seorang sampai kepada 5 orang yang berkembang. Sama lah macam kita gini. Kan? Saya tahu Forever ni bagus, saya share pada Nazri contoh. Masa tu share pada Nazri. Nazri pun bela-bela gunalah sebab bini dia share. Lepas tu Nazri pun saya paksa dia. Bang, share lah. Awak pergi ganda kan kawan-kawan, share. Paksa jugalah kan. Dah dia tak bagi saya keluar. Dia pun, bila kita push dia punya minda, dia pun dah pergi melancong apa semua kan, dia pun nak share juga pada kawan. Tu yang jumpa Kak Rahimah tu. Nampak? Nampak di situ. Guna kuasa yang ada. Okey, sajalah kurang. Tapi memang betul lah. Bila mindset kita betul, dia akan datang aura yang positif. Jadi hari ni, bukan tak sakit saya pernah sebut, bila kita buat kesalahan, kita seolah-olah macam melangkah dinding. Sangat sakit. Macam saya guide seorang ni, bukan, kita biasa slow. Jadi kita guide orang yang, manusia ni bermacam-macam pattern. Faham tak pattern? Pattern ni tak boleh ubah. Ada orang garang, ada orang suka senyum, ada orang pendiam. Tu di is pattern. Pattern ni tak boleh ubah. Betul tak? Tapi kita boleh. Contoh Kak Rahimah kan? Kak Rahimah macam mana? Kena Nazia. Memang dia kena lah duduk tepi ni. Contoh Kak Rahimah tu macam mana dia punya struggle? Dia adalah orang yang fighter kan? Dia memang struggle. Buat. Saya tak boleh jadi macam dia. Patah habis saya kalau jadi macam dia. Tapi saya kena selami. Macam mana saya nak jadikan saya sebagai contoh supaya dia boleh ikut. Bukan saya kata saya bagus, tapi saya dah lalu jalan tu. Supaya dia faham macam mana perjalanan Forever tak sama macam jual barang singa. Dulu kan dia jual singa kan? Jadi, bukan benda yang mudah, tapi bila kita niat lillahi ta'ala, niat nak bantu orang, kita kena sabar. Kan? Bila dia tanya soalan, kadang-kadang dah online suka tanya soalan yang sama. Tanya. Sisi macam mana, sisi macam mana. Benda yang sama. Kita ingat balik. Ingat balik diri kita. Aku dulu macam tu dah. Bagi ruang, bagi peluang pada dia bertanya. Faham betul-betul apa kehendak dia. Jadi hari ni, bila kita nak orang tu, mungkin makan masa. Tapi, kita gunakan masa sekarang, masa yang kata dulu saya guna masa tu memang susah lah dengan saya pregnantnya, betul tak? Dengan kata, tapi masa tu saya ingat Wena share, dia kata kalau kita pregnant memang berganda-ganda kita punya rezeki. Sebab rezeki anak kan. Tapi hari ni gambar orang bila pregnant tak boleh buat lah Forever sebab saya mengandung ni apa. Sebenarnya kalau dia faham betul-betul, rezeki anak tu beliau all out memang dia akan meletup lah masa tu. Tapi janganlah pregnant baru nak buat kan. Maksudnya kena faham bila ada rezeki tu nak gandakan dia, kita usaha. Alhamdulillah masa tu memang di Forever ni sangat kata telus. Orang macam saya ni boleh buat dan saya nak sangat-sangat. Saya punya impian juga nak jumpa balik kawan-kawan saya, nak balik dengan ramai kawan. Sebab saya tengok Michelle Sifu Michelle kita, dia pun sama juga. Dia pendiam dan dia tak ada kawan. Tapi di Forever dia sangat ramai kawan. Sebab tu hari ni kita kena memahami orang lain. Barulah orang akan faham kita. Jangan kita ingat nak faham orang faham kita saja. Kan? Memang sakitlah untuk berubah, tapi kesakitan itu hanya sementara. Berpuisi kita malam ni. Jadi kata benda memang terujilah dengan Forever ni. Bayangkanlah saya yang tak tahu apa-apa boleh tarik cek Dubai, kat Dubai, Afrika lagi. Bila sebut ke mana dah pergi? Kita pergi ke South Africa. Tak tahu. Masa tu ingat saya belum sampai ke Afrika tu. Yang lucu ni saya tanya Nazri, saya kata bang, sebab apa ramai sangat orang yang kulit hitam, rambut dia macam-macam pattern? Lah memang negara dia, kita sampai dia kata. Bayang tak? Maksudnya benda tu macam bermimpi. Macam mimpi jadi mimpi lah. Tapi hari ni anda yang dalam ni dekat satu orang ni buatlah. Ada jabaran, ada yang tepuhilah sekejap saja. Sebab Sifu pernah pesan masa yang kita korbankan masa hari ni untuk gandakan masa akan datang. Sebab saya dah nampak hari ni saya ada sedar tak sedar saya ada dalam 10 orang manager. Tak hebat sangat tapi okeylah orang macam saya, betul tak? Orang yang slow-slow macam saya ni okeylah. Dan kita punya leverage, bayangkanlah royalty Forever bayar hampir 10,000. Bayangkanlah kerja macam saya ni. Kadang-kadang kita tak boleh keluar. Dan bila saya dapat benda tu, saya kata, ya Allah, aku nak suruh anak buah aku dapat juga macam mana aku dapat. Sebab tu hari ni saya push tu.
awak kena ramai manager bawah. Dia je ramai manager. Sebab apa? Saya nampak dah macam mana kalau ramai manager. Kak Su kata baik. Sebab apa? Saya sudah faham apa saya nak dan dia pun nak yang sama. Hari ni kita tadi saya nak dengar Ustaz apa tadi yang share dalam Tapayaki pagi tadi, man la yurham la yurham. Kalau kita tak sayang orang, awak jangan harap orang nak sayang awak. Hari ni dapat satu hadis. Kalau kita tak sayang orang tu, macam mana orang kita nak harap orang tu sayang kita? Jadi hari ni buat kerja berkasih sayang sebab bila kita sayang sesama kita, Allah akan sayang kita juga. Jadi saya bukanlah yang terbaik. Unzur ila man qala wala tanzur ila man qala. Ni dengarlah apa yang dikata, jangan tengok siapa yang berkata. Maksudnya janganlah tengok si Ida ni biasa je, jangan tengok saya jangan tengok saya. Tengok apa yang saya kata supaya apa yang saya sampaikan hari ni mungkin ada satu dua benda yang kita boleh ambil untuk kita amalkan dalam seharian dengan Forever Living ni. Supaya saya kata benda yang sedikit walaupun saya dah tak ada dah, benda bila diamalkan dia akan dapat pahala berpanjangan. Sebab itulah saya buka kelas Quran masa tu. Niat saya satu huruf kita ajar, dia akan dapat 10 huruf, 10 pahala. Dah banyak kalau alif A ajar B, B ajar C. Bayangkanlah, sama juga dengan Forever Living. Hari ni kalau saya ajar Cik Su Panda, income 10,000. Cik Su ajar Suaiman, income 10,000. Kak Mah dapat 10,000. Dia orang berterima kasih. Akan sentiasa berterima kasih. Syukur syukurullah. Maksudnya berterima kasih pada manusia. Maksudnya dia bersyukur pada Allah. Betul tak? Hari ni kita terapkan batu dengan Forever. Sekali saya tak ada stres. Dulu semua nak stres je kerja. Nak marah je kerja. Dah nak sihat. Nak marah lagi. Tapi hari ni masalah ada. Siapa orang pernah kata ke saya, jangan cakaplah dengan dia ni. Saya ingat Haji Mat. Haji Mat kena Haji Mat. Haji Mat, manager saya juga. Dia kata, jangan cakaplah dengan dia ni. Memang positif je macam. Tak ada negatif. Tapi benda ni kena diasuh, kena dilatih. Bukan teguh lahir-lahir jadi macam banyak mulut. Sebenarnya kita ambil satu sikit-sikit daripada macam contohnya pagi tadi saya dengar, saya ambil. Bila saya ucap, dia akan jadi ucapan saya. Dan saya ambil sikit daripada Sifu, penutup. Saya ambil daripada Sifu, Datuk Desmond tadi dia cerita pasal batu. Cuba anda semua dalam ni bayangkan batu. Batu yang satu biji, batu tu cantik atau tidak? Batu tu. Takkan? Batu tak cantik. Tapi seorang ukir batu ni, ukiran ni, dia ukir tu menjadi cantik. Maksudnya jadi satu bentuk yang cantik. Maksudnya benda yang kita nampak buruk, buang yang buruk, dia akan ada kekal yang cantik dan tambah baik. Bukan kata-kata orang ni tak mampu. Contoh saya dulu. Tak sehat. Pendiam. Maksudnya kalau orang gilap saya, boleh jadi macam hari ni. Sebab tu doktor gilap saya. Dia buang yang buruk, buang yang negatif. Dia positifkan saya. Maksudnya dia keluarkan apa yang terbaik ada dalam badan saya. Alhamdulillah saya hari ini. Dan saya pun buat yang sama juga pada orang lain. Supaya nampak buruk lagi jadi cantik. Macam pengukir batu tadi tu. Supaya apa yang saya, insyaAllah apa yang saya cakap hari ni adalah satu benda, dua benda yang sahabat semua boleh ambil. Macam saya kata tadi lah, bukan saya yang terbaik tapi kita buat apa yang kata tambah nilai untuk orang lain supaya kata mati kita bermakna. Maksudnya saya tak ada dah atas dunia ni pun orang masih ingat saya, Syida lagi, CPM Syida ingat lagi saya insya-Allah. Okey, itu dia Sifu. Terima kasih Sifu bagi saya peluang untuk sharing pada malam ni. Okay. Thank you. Okay. Memang best. Syida cakap kan, dia manager slow. Buat kerja slow saja. Okay. Tak pandai nak cakap tapi sekarang dia ada 10 orang manager. Korang dengar cerita macam ni kan?